Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi dan hari ini kita teruskan tajuk penambahan unit panjang. Hari ini kita akan fokus kepada penambahan unit panjang yang melibatkan unit kilometer dan meter. Baiklah, sebelum kita mulakan, elok rasanya kalau kita mengingat semula fakta asas pertukaran unit di antara unit kilometer dan unit meter. Jadi, seperti mana yang kita telah belajar sebelum ini, 1 kilometer adalah sama dengan 1000 meter. Daripada fakta inilah kita membentuk rajah penukaran unit untuk membantu kita dalam proses menjawab soalan yang melibatkan penukaran unit. Seperti biasa, unit yang lebih besar di sebelah kiri dan unit yang kecil di sebelah kanan. Dan di atas adalah operasi darab dan laluan di bawah, anak panah di bawah adalah untuk operasi bahagi. Okey, darab dengan 1000 dan bahagi dengan 1000 kerana 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Baiklah, elok rasanya kalau kita sama-sama melukis semula rajah penukaran unit supaya murid-murid lebih mudah untuk mengingat. Okey kan, dua anak panah yang mengikut arah gerakan jarum jam daripada kiri ke kanan dan sebelah bawahnya dari kanan ke kiri. Di sebelah kiri unit yang lebih besar iaitu kilometer dan di sebelah kanan unit yang lebih kecil itu meter. Atasnya adalah operasi darab dan bawah operasi bahagi. 1 kilometer sama dengan 1000 meter, jadi kita akan darab dan juga bahagi dengan 1000. Maka lengkaplah rajah penukaran unit. Baiklah, kita teruskan dengan contoh soalan yang pertama. 1/2/5 kilometer tambah 540 meter sama dengan berapa meter? Perhatikan unit ukuran pertama iaitu 1/2/5 dinyatakan dalam bentuk pecahan. Dan unit ukuran yang kedua iaitu 540 meter dinyatakan dalam bentuk nombor bulat. Jadi kita perlu menukar 1/2/5 terlebih dahulu kepada unit meter. Dalam bentuk nombor perpuluhan. Kerana jawapan yang diminta adalah dalam unit meter. Perhatikan di hujung sekali ini. Ini adalah penunjuk bahawa jawapan diminta dalam unit meter. Jadi sebelum kita mula, kita kena buat penukaran unit terlebih dahulu, iaitu 1/2/5 kilometer perlu ditukarkan kepada unit meter terlebih dahulu. Okey, ingat rajah penukaran unit kilometer dan meter. Darab 1000, bawahnya bahagi dengan 1000. Jadi untuk menukar daripada kilometer kepada meter, kita akan darab dengan 1000. Okey. Yang atas ni. Okey. Jadi 1/2/5 kita akan darabkan dengan 1000. 5 darab 1, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi 7/5 darab dengan 1000. Kita permudahkan ringkaskan pecahan ni menggunakan sifar 5. 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. Jadi ayat matematiknya akan menjadi 7 darab 200. Ingat ada dua sifar yang kita tidak mansuhkan. Bahagi dengan 1. Jadi 7 darab 2, 14. Kita cuma perlu salin semula dua sifar di belakangnya. Jadi sekarang telah lengkap. Kita telah menukar unit. 1/2/5 kilometer sama dengan 1400 meter. Itu langkah yang pertama. Penukaran unit daripada kilometer kepada meter. Seterusnya langkah yang kedua, kita akan buat penambahan
12 per 5 kilometer kita telah tukar kepada 1400. Jadi saya tulis semula yang matematik supaya kamu lebih faham pergerakan perjalanan langkah kerja ini. 1400 meter tambah dengan 540 meter sama dengan berapa meter? 1400 meter ni asalnya adalah 12 per 5 kilometer yang kita telah tukarkan kepada unit meter. Okey. Yang asal yang ni tak berubah sebab dia memang dalam unit meter. Okey, jadi saya harap kamu faham pergerakan ataupun aliran jalan kerja dia. Kita tukar dulu unit 12 per 5 km tukar kepada unit meter, dia jadi 1400 meter. Sekarang unit yang sama barulah kita boleh tambah dalam bentuk lazim. 1400 meter tambah dengan 540 meter. Bermakna jawapan nanti juga dalam unit meter. Okey, tambahkan 4 tambah 5 9. Jadi kita dapat jawapan 1940 meter. Seterusnya untuk soalan kedua, 13.7 per 8 km tambah 6.03 km tambah 40 meter. Sama dengan berapa kilometer, berapa meter. Baik, perhatikan jawapan diminta dalam unit kilometer dan meter. Gabungan dua unit iaitu kilometer dan meter. Kemudian unit pertama, ukuran pertama yang diberi adalah 13.7 per 8 km dalam unit meter dan juga dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan 13.7 per 8 km. Kemudian unit yang kedua 6.03 km diberi dalam unit kilometer juga, tapi dalam bentuk perpuluhan, dan ukuran ketiga iaitu 40 meter diberi dalam unit meter. Okey, untuk soalan ni saya akan tunjukkan satu kaedah lain untuk kita praktikkan. Kita akan gunakan kaedah T. Baiklah, murid-murid. Langkah pertama yang perlu kita buat ialah kita perlu menukar bentuk ataupun unit yang pertama ini 13. Unit ukuran pertama ni 13.7 per 8 km ni kita perlu tukarkan dulu bentuknya kepada perpuluhan. Okey. Tukarkan bentuk kepada perpuluhan. Langkah pertama 13.7 per 8 km ni kita tukarkan kepada perpuluhan. Kita ambil 7 per 8 sahaja. 7 per 8 sama dengan 7 bahagi 8. Okey. Jangan lupa, jangan terbalik ya. 8 di luar, 7 di sebelah dalam. 8 darab sifar-sifar. 7 bila ada baki tak sifar. 8 darab berapa 70? 8 darab 8 64. Masih ada lagi sifar kita turunkan sifar. Masih ada lagi baki, kita turunkan sifar dia. 8 darab 8 64 dah lebih. 8 darab 7 56. Okey, masih ada lagi sifar. Masih ada lagi baki. Jadi kita turunkan sifar, tambah sifar, turunkan lagi. 8 darab 5 40. Okey, selesai. Ingat untuk perpuluhan kita perlu buat operasi bahagi sampailah tidak ada baki lagi. Okey. Jadi sekarang kita telah menukar 13.7 per 8. 7 per 8 kepada sifar perpuluhan 875. Jadi kalau 13.7 per 8 kita cuma perlu tambahkan 13 di depan ni. Okey, jadi 13.7 per 8 kilometer sama dengan 13 perpuluhan, ambil ni 875 perpuluhan 875 kilometer. Kita tukar bentuk dia kepada bentuk perpuluhan. Okay, unitnya masih sama. Ini bukan penukaran unit, ini hanya penukaran bentuk daripada pecahan kepada perpuluhan. Unit dia masih belum ditukar, masih dalam unit yang sama. Baiklah, kita teruskan dengan operasi menambah. Baiklah murid-murid, untuk contoh yang kedua ini kita akan menggunakan teknik bentuk T, pengiraan dalam bentuk T. Jadi kita lukiskan dulu bentuk T-nya. Okay, dan di atas ni, dan di sebelah atasnya kita tuliskan unit, sebelah kiri
Lajur di sebelah kiri ini untuk unit kilometer dan sini unit meter. Baiklah. Kemudian kita perhatikan ayat matematik. 13.7/8 kilometer. Kita dah tukar kepada 13.875. Jadi kita tulis mula ayat matematik untuk lebih kita faham. 13.78 telah digantikan kepada 13.875 kilometer tambah dengan 6.03 kilometer dan 40 meter. Okey, 3 unit yang perlu ditambahkan, 3 ukuran ya. Jadi kita tuliskan mula 13.875. Okey, untuk bentuk T ni saya nak ingatkan bahawa titik perpuluhan ini, contohnya 13.875 ni, cara menulis titik perpuluhan terletak di atas garisan. Maknanya titik perpuluhan di atas garisan sini. Okey. Jadi 13 perpuluhan ini 875. Kemudian tambah dengan 6.03. Okey, 6 perpuluhan letakkan di atas garisan 6.03. Okey. 6.03. Kemudian tambah dengan 40 meter. Perhatikan 40 meter ni disebabkan dia adalah unit meter. Jadi unit meter di sebelah kanan ni. Ni, yang ini sebelah kiri ni semua unit kilometer. Yang sebelah kanan ni adalah unit meter. Jadi 40 ni kita perlu tulis di sebelah kanan. Untuk menulis 40 meter, kita tuliskan di sini sebab dia sebelah kiri ni unit meter ni, kamu perhatikan terdiri daripada 3 angka, 3 tempat. Jadi cara menulis yang betul ialah 40 di sini. Okey, yang ada ruang kosong ni kita letaklah sifar. Sini pun ada ruang kosong, letakkan sifar. Jadi 40. Okey, ini 40 meter. Ini 13.875. Yang ini 6.03 dan yang ini 40 meter. Kemudian kita tambahkan seperti biasa. 5, 7 tambah 3, 10. 10 tambah 4, 14. 1 tambah 5, 1 tambah 8, 9. Okey, 5 tambah. Okey, semak balik. 10, 14, 9. 3 tambah 6, 9. 1 tambah sifar 1. Jadi kamu perhatikan jawapan yang kita dapat ni kita dah asingkan siap-siap. Maknanya 19 ini untuk unit kilometer. 19 kilometer. Dan unit meter pula 945 meter. Jadi kita terus dapat jawapan dia, iaitu 19 kilometer 945 meter. Okey, 13.7/8 kilometer tambah 6.03 kilometer tambah 40 meter sama dengan 19 kilometer 945 meter. Okey. Jadi menggunakan bentuk T ni juga kita boleh tukarkan kepada bentuk-bentuk lain. Okey, saya tunjukkan contoh dia. Jadi kita dah tulis jawapan dia 19 kilometer 945 meter. Selain daripada itu, kita boleh juga menulis dalam bentuk kilometer sahaja. Seperti mana yang saya terangkan tadi, titik perpuluhannya berada di atas garisan ini. Jadi kalau kita nak tulis dalam kilometer sahaja, kita cuma perlu letakkan titik perpuluhan di atas garisan ini. Jadi dia akan jadi 19.945 kilometer. 19.945 kilometer. Okey, dan yang ketiga, sekiranya kita nak tukarkan kepada unit meter sahaja, kita cuma perlu buang ni sahaja. Buang ke titik perpuluhan, dia akan jadi 19.945 meter. Okey, ini salah satu kelebihan menggunakan kaedah T.
Baiklah, murid-murid, untuk teruskan, kita bergerak kepada contoh yang ketiga. Perhatikan soalan yang ketiga, 74 meter tambah 1 kilometer 80 meter tambah 3 per 4 kilometer sama dengan berapa kilometer? Okey, untuk memudahkan kita perlu menukar terlebih dahulu bentuk pecahan ini kepada bentuk perpuluhan. Okey, bentuk pecahan kepada bentuk perpuluhan. Okey, 3 per 4 kita tukarkan kepada perpuluhan. Tukarkan kepada perpuluhan. Kita tukarkan bentuknya sahaja, bukan kita tukar unit. Kita belum tukar unit lagi. Baiklah. 3 per 4 sama dengan 3 bahagi dengan 4. Okey. Silang. 4 darab sifar. Sifar. Baki 3. Letak titik perpuluhan sebab belum ada. Okey. Ada lagi bakinya. Jadi 4 darab 7. 28. Tolakkan 2. Baki 2. Ada baki 2 lagi dan dia telah ada titik perpuluhan. Kita cuma perlu tambah sifar di belakang ni selepas titik perpuluhan. Kemudian turunkan sifar ni di bawah. Jadi 4 darab 5, 20. Sehinggalah tidak ada baki lagi. Jadi sekarang kita dah tukar 3 per 4 menjadi sifar perpuluhan 75. Jadi kalau 3 per 4, kita tambah 3 je lah kat sini. 3 ni letak kat depan ni. Yang sifar tu. Dia akan jadi 3 per 4 sama dengan 3. Dia sama ni. Perpuluhan 75. Okey, sekarang kita dah tukar bentuk. Pecahan kita dah tukar kepada perpuluhan. Okey. 3 per 4 km kita dah tukar kepada 3.75 km. Sekarang kita nak buat proses penambahan. Baiklah, kita untuk soalan yang ketiga ini juga kita akan gunakan kaedah bentuk T. Jadi kita lukiskan dulu bentuk T-nya seperti yang ditunjukkan di sini. Dan kita labelkan unitnya kilometer dan meter. Okey, ayat matematik tadi 74 meter. Cara menulis 74 meter ingat sifar 7 4. Kemudian 1 kilometer 80 meter. Okey, tambah dengan 1 kilometer 80 meter. 80. Jadi sifar 8 sifar. Tambah dengan 3 per 4 kita dah tukar kepada 3.75. Jadi 3 perpuluhan ni adalah di atas garisan ni. Kemudian 75 sifar. Okey. Kita tambahkan 4, 7 tambah 8, 15, 15 tambah 5, 20. 2 tambah 7, 9. 1 tambah 3, 4. Okey. Jadi kita dapat 4 km 904 km. Tetapi soalannya diminta dalam unit kilometer sahaja. Okey, ingat sebelum ni soalan 2 tadi saya dah terangkan bagaimana untuk kita menyatakan dalam unit kilometer sahaja. Ya, kita cuma letakkan titik perpuluhan di atas garisan ni. Jadi 4 titik perpuluhan di atas garisan 4.9 sifar 4 kilometer. Jadi kita dah dapat 4.9 sifar 4 kilometer untuk jawapannya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang keempat. 83 per 5 km tambah 3 km 20 meter tambah 2.9 km dan jawapannya diminta dalam meter. Okey. Dan untuk soalan ini kamu hentikan sekejap video ni dan kamu cuba jawab soalan ini. Okey, sehingga selesai. Dah selesai, dah dapat jawapan, kamu resume balik, mainkan balik video ni untuk kita sama-sama buat semakan. Okey, kita jumpa selepas ini. Baiklah murid-murid, saya harapkan kamu telah mendapatkan jawapannya selesai menjawab.
Okey, baik, kita semak sama-sama soalan berikut. Okey. 8/3/5 kilometer dalam bentuk pecahan, pecahan. Kemudian yang kedua dalam unit gabungan, ada kilometer dan meter. Jadi bila ada unit gabungan macam ni, lebih mudah kita selesaikan dalam bentuk T, Dan ukuran yang ketiga, 2.9 kilometer ini dinyatakan dalam bentuk perpuluhan. Okey, dan jawapannya hanya diminta dalam bentuk dalam unit meter sahaja. Okey. Langkah pertama, kita perlu membuat pertukaran bentuk 8/3/5 ni kepada bentuk perpuluhan. Okey, 3/5 tukarkan kepada perpuluhan akan jadi 3/5. Jangan lupa, jangan terbalik. Silang 5 di luar, 3 di dalam. 5 dah sifar, 3. Okey, bila ada baki dan belum ada titik perpuluhan, kita letakkan titik perpuluhan. Kemudian turunkan sifar, 5 darab 6, 30. Okey, selesai kerana telah tidak ada baki. Jadi 3/5 sama dengan sifar perpuluhan 6. Kalau 3/5 sama dengan sifar perpuluhan 6, jadi 8/3/5 sama dengan 8 lah kat depan ni. 8/6. Okey, sekarang kita dah tukar bentuk. Okey, 8/3/5 kilometer sama dengan 8.6 kilometer. Kita belum buat penukaran unit. Ini hanya menukar bentuk sahaja. Okey. Kemudian kita akan selesaikan dalam bentuk T, Jadi kita lukiskan dulu bentuk T-nya dan kita labelkan kilometer dan unit meter. Okey, ayat matematik kita tulis semula untuk lebih faham. 8.6 kilometer, sebab kita dah tukar bentuk dia. 8/3/5 kilometer sekarang dah jadi 8.6 kilometer sebab kita dah buat pertukaran bentuk daripada pecahan kepada perpuluhan. Tambah 3 kilometer, 20 meter, tambah 2.9 kilometer. Okey, kita buat penulisan 8.6. 8 perpuluhan berada di atas titik di atas garisan, Titik perpuluhan berada di atas garisan ni 8.6. Okey. Kemudian tambah 3 kilometer. 3 kilometer 20 meter. Bila unit gabungan seperti ini 3 kilometer 20 meter ni, cara menulis 20 meter ni kita kena ingat 20 kita mesti tulis 0 20. Okey. Jadi untuk perpuluhan tidak mengapa. Kalau macam ni 8.6 kilometer kita tulis saja 8.6, tak perlu sifar 6 sifar. Ataupun sifar-sifar 6 tak perlu. Sebab ni dalam bentuk perpuluhan. Okey, itu cara menulis dia, jangan salah pula. Okey, jadi 2.9 kilometer kita tuliskan 2 titik perpuluhan mesti atas garisan perpuluhan 9. Jadi ruang yang tak ada angka ni kita letakkan sifar supaya tidak mengelirukan kita nanti. Kemudian kita tambahkan sifar 2 tambah 9 15. Okey. 1 tambah 8 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 2 14. Okey, buat semakan semula. Sifar 2 15, 1 tambah 8 9, 9 tambah 5 14. Baiklah, jadi sekarang jawapannya dia nak dalam unit meter. Ingat lagi tak macam mana kita menulis kepada unit meter? Semua ni dengan tidak ada titik perpuluhan. Tapi untuk lebih faham, saya akan tuliskan tiga-tiga sekali. Yang pertama, kita tuliskan dalam bentuk dalam gabungan. Maknanya, jawapan dia akan jadi 14 kilometer 520 meter. Ataupun dalam unit kilometer sahaja, dia akan jadi 14. Ingat atas garisan ni lah terletaknya titik perpuluhan. Kalau unit kilometer mesti letak perpuluhan. Okey. Unit yang besar letak titik perpuluhan. 14.520 kilometer. Kalau unit meter sama macam atas ni, cuma tak ada titik perpuluhan, iaitu 14.520 meter. Okey, baik. Macam mana dengan jawapan kamu? Saya harap kamu dapat menjawab dengan betul.
Okay, selepas ini kamu boleh mula cuba menjawab soalan-soalan latih tubi supaya kefahaman kamu semakin mantap. Untuk itu, kita jumpa lagi untuk siri yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.